Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kita sudah masuk ke syarat sembahyang yang kedua, iaitulah suci, bersih pakaian, badan dan tempat solat. Jadi alhamdulillah, hari ini hari Rabu 24 Syaban 1442 bersamaan dengan 7 April 2021. Para jemaah sekalian, tengok dalam kitab kita muka surat 43 yang putih tu bawah 39 kitab Fathul Mu'in yang ana baca ni muka surat 73 yang Arab punya. Kita masuk dalam masih lagi perbincangan kita tentang tengok dalam siri yang lepas kita berhenti di telur hayawan yang tidak dimakan dagingnya. Telurnya itu halal dimakan mengikut yang asahnya. Itu perkara yang keberapa? Yang ke-13. Sambungan kita yang ke-14. Pelajar-pelajar letak nombor, baru senang kita nak ingat. Perkara yang ke-14, rambut dan bulu dari binatang yang halal dimakan dagingnya bila tercabut waktu hidupnya. Maknanya itu di antara bulu ataupun rambut itu tidak najis. Walaupun disyaki tentang rambut dan sebagainya itu, adakah dari hayawan yang dihalal dimakan dagingnya atau tidak, ataupun bercerai daripadanya itu daripada binatang yang hidup atau yang sudah mati, maka itu semuanya bulu-bulu dan rambut itu adalah suci, yakni tidak najis. Alhamdulillah lah. Kalau suci tak najis kak, kita kata nasib baik dah, senang. Dan qiyasnya, yakni qiyas daripada rambut atau bulu hayawan yang sudah lalu itu ialah bahawa tentang tulang. Tulang hayawan ni sama juga, hukumnya adalah seperti itu juga. Yang demikian itu dihuraikan dengan nyata dalam kitab Al-Jawahir, tanda kitab, tanda pelajar, nama dia Al-Jawahirul Bahriyah fi Syarhil Wasit lil Ghazali. Kitab ini disusun oleh Syekh Al-Qamuli Ahmad bin Muhammad Al-Masri Al-Qamuli, salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Itu telah dihurai panjang dalam masalah itu. Jadi kita kata perkara yang ke-14 ini masalah bulu. Bulu dan rambut hayawan yang dimakan, maka tidak jadi masalah. Pasal itulah kalau kita tengok dalam video orang-orang Australia ke apa benda, dia cukur biri-biri dia tu, dia cukur ambil bulu. Tengok, makna bulu tu dia ambil buat pakaian, buat baju, buat macam-macam benda yang kita boleh buat sejadah lah. Itu daripada bulu kambing, bulu biri-biri, itu dipanggil halal. Cuma dia kata bincang sini tentang hayawan yang tidak dimakan. Hayawan yang tidak dimakan, maka bagaimana bulu dia? Contohnya kita duk sibuk hari ni tentang kucing. Suka main kucing. Mana Abu Hurairah sini? Semua Abahir. Abu Hurairah tu mana orang yang main kucing? Semua ada kucing. Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni, bila kita ada kucing kat rumah kita, tentulah ada bulu kucing. Kadang-kadang kita nak solat, dia mari duduk duduk kat kita. Orang Kelantan kata duduk menenih. Menenih ni mana duduk bertempek kat kita tu. Itu dia panggil
bulu kucing. Maknanya bulu kucing dia mari duduk sibuk dekat kita. Jadi apa hukum bulu kucing? Tanda ni pelajar, ramai orang tanya soalan ni. Jawab dianya, kucing isu bulu dia, dan sekejap lagi kita akan bincang tentang mulut dia, bekas dia minum air. Kucing ini Nabi kita selalu bagi tahu, innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing ini dia punya termasuk binatang yang duduk dalam rumah manusia, duduk dalam rumah orang. Mana kalau kita kata dia najis, susahlah kita, kan? Bulu-bulu dia mesti lekat dekat dengan mana? Dekat dengan kita. Mungkin tempat solat dia mari duduk tidur situ. Maka kata di para ulama, jami' asy-syu'ur, semua bulu-bulu binatang yang dimakan tadi tak ada masalah lah, kan? Dan sama jugalah bulu-bulu yang biasa duduk main kat kita ni, duduk main atas rumah kita ni, macam bulu kucing itu di antara bulu yang dimaafkan. Dimaafkan. Bolehlah kalau dia ada tu, makna kita kata tidak perlulah kita ulang balik solat dan sebagainya. Sebab apa Nabi sebut tadi, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Dia ni termasuk dalam, terutama kali bulu. Bulu ni kehidupan dia panggil hidup nabat. Dia hidup macam pokok-pokok gitu ya dia. Baiklah. Kita pergi kepada perkara yang ke-15. Dan telur hayawan yang mati. Tadi kita dah sebut dalam perkara yang 13 tadi, telur hayawan yang tidak dimakan suci, tapi dengan syarat. Dan telur hayawan mati bila ianya keras adalah suci. Maknanya contohnya kita kata ayam ni mati, nyelanggar di motor ke, dalam perut dia ada telur. Ataupun apa sajalah. Jadi kalau telur tu dah keras, maka tidak najis. Kalau ianya tidak keras, telur lembek lagi, tak jadi kulit dia belum itu lagi, maka itu najis. Itu dia punya skill, kaedah. Telur di dalam, yang duduk dalam hayawan yang sudah najis, sudah mati. Sudah mati. Baik. Masalah yang ke-16, air sisa minum tiap-tiap hayawan yang suci adalah suci hukumnya. Kita nak pergi ambil wuduk, air kita punya minum ke kambing? Kambing minum dulu. Kambing ni hayawan suci, boleh makan dia, maka tak ada masalah. Ayam kau mari minum. Maka kalaulah mulut hayawan itu terkena najis, kemudian ia minum dari air yang sedikit atau benda cair selain daripada air, maka kalaulah ia minum itu selepas ia menghilang dalam masa gaibnya itu, mungkin ianya menjadi suci dengan ia minum di dalam air yang banyak atau air yang mengalir. Binatang ni makan benda kotor, kemudian dia hilang air, tak tahu gimana, lama-lama dia mari pula. Kita anggap dia tu pergi minum air di tali air ke, di sungai ke, maka mulut dia tu sudah jadi suci. Maka ia tidak menajiskan air yang sedikit itu, sebab muncungnya boleh dikira sudah disucikan dengan air lain. Kalau hayawan itu kucing, ini spesifik. Sebab kucing ini dia ada mazhab khas, dia duduk dalam rumah kita, dia ni tak boleh makan. Kalau tidak, yakni kalau tidak menghilang. Kucing makan tikus, dia tak hilang, duduk situ je, relax situ. Yang memungkinkan ia minum daripada air yang banyak atau air yang mengalir yang menyucikan munculnya mulutnya yang kena najis itu, maka ia menjadikan air sedikit itu terkena najis dengan ia minum dengan muncungnya, dengan mulut dia lah. Kucingnya kita panggil muncung, mulut dia itu yang telah terkena najis itu.
Itu kalau kita nampak mulut kucing itu sudah bau, sudah makan tikus, darah lagi ada, dia pun tak pergi minum air kat lain, dia mari minum dalam celuk tempat kita, maka air itu boleh jadi najis. Tapi kalau kucing tak ada apa-apa, duduk atas rumah kita, tak ada, rumah kita memang tak ada tikus pun, dia makan pun nasi kita bagi, relax je dia kan, asyik duduk tidur ya, apa jadi? Tanda ni, cerita ni menarik. Cerita dianya Al-Imam Tirmizi dan Nasa'i serta Ibnu Majah meriwayatkan daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik bahawa Abu Qatadah masuk rumah dia, fasakabat lahu wudu'an, dia pun siapkan air untuk berwudu. Tengah dia nak ambil wudu dalam bekas, dalam cetung, dalam timba, faja'at hirratun, mari kucing tak giduk jilak minum. Abu Qatadah fa asgha lahal ina hatta syaribat. Abu Qatadah pun holor kat dia air tu biar dia minum. Jadi kucing nak minum air dia holor. Qalat Kabsyah fara'ani anzuru ilai. Abu Qatadah tengok aku duk kelih dia, tengok dia, apa ni bagi minum kucing, orang bagi air untuk buat wuduk, dia minum kucing. Faqala Abu Qatadah ata'jabina ya ibnata akhi, awak rasa pelik ke aku bagi minum kucing lepas tu aku wuduk? Qultu na'am, iyalah. Kenapa pula bagi minum kucing dulu, ambil wuduk dulu lebih tu baru minum kucing? Faqala, Abu Qatadah kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Dia kata dia ni bukan najis. Tidak najis bukan mana tak boleh makan, mana tidak najis sebab dia duduk dalam rumah kita. Dia ni termasuk dalam tawafin, kucing hayawan yang pergi mari dalam rumah kamu. Wat tawafat. Maka kata Tirmizi, inilah pandangan kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Qatadah tadi, dan ulama tabi'in dan imam-imam yang besar seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Mereka berpendapat bahawa lebihan minum air yang diminum oleh kucing tidak najis, kecuali mulut dia bernajis, itu cerita lain. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak ambil hadis ni, kita pasal kucing boleh minum air, kita boleh ambil lepas dia minum kita boleh wudu, samalah dengan isu bulu kucing tadi. Allahu Akbar. Kalaulah haiwan itu kucing, kalau tidak, yakni dia tak menghilang. Baik, kata syekh kami, siapa dia? Ibnu Hajar. Qala syekhuna tu syekh dia, Syekh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berpendapat sebagaimana Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dalam mengikut pendapat setengah daripada ulama mutaakhirin, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kemudian, mana bukan zaman-zaman awal, bahawa yang dimaafkan ialah najis yang sedikit pada adat kebiasaannya. Najis ni tak banyak, sedikit. Seperti dari rambut yang najis, yang lain daripada najis mughallazah. Mana kalau setakat sikit 2-3 orang rambut tak ada masalah lah, kecuali najis rambut anjing, bulu anjing dengan babi, itu dianggap mughallazah. Itu mazhab lain. Yang lain-lain itu dimaafkan. Jadi para pelajar usah disibuk-sibuk dalam masalah kucing. Sekarang ni bila kita bercakap tentang benda-benda yang macam ni, kita kena perjelaskan pandangan ni supaya orang jelas. Ni masalah ni, ustaz-ustaz kita ni, dia biar orang potong video dia tanpa kawalan. Akhir sekali hukum tak habis. Maka menjadi polemik lah, orang duduk berdebat tentang kita masalah. Pelajar-pelajar tulis tepi kita, di antara najis-najis yang dimaafkan. Manakala kena dia sikit-sikit tu, boleh je kita solat. Itu dia panggil al-ma'fu, najis yang dimaafkan. Yang ke-17,
asap benda najis. Kita ambil benda najis, kita bakar, asap dia tu macam mana? Najis ke tak najis? Itu soalnya. Itu dukhan najasah. Jadi wak dia tu naik, asap kena baju kita, kena pakaian contohnya. Dan najis pada kaki lalat. Najis terkena pada kaki lalat. Lalat ni dia bagaimana? Dia berhenti kat lalat. Lalat ni kerja dia pergi cari tempat-tempat buruk. Betul tak? Itu kerja lalat. Sebab itulah kata guru kami Syekh Faihan rahimahullah, selalu dia ulang dalam kelas bila dia mengajar. Kalau orang kata ulama-ulama Arab ni kasar-kasar, kita kata dak, kami dididik supaya menjadi manusia yang adil, manusia yang tidak mengutuk orang. Guru kami selalu baca zikir ni, baca syair ni. Dia kata apa? Tulis pelajar. Syarrul wara man bi'ainin nasi mushtaghilan mislu zubabi yura'i mawadi'al ilali. Manusia yang jahat itu manusia yang sibuk mencari keaiban orang. Seperti lalat, kerja dia mencari kudi-kudi, nanah-nanah tempat yang busuk. Itu kerja lalat. Sebab itulah kita jangan jadi mata lalat, kita kena jadi mata siapa? Mata siapa? Mata lebah. Mata lebah comel kan. Mata lebah comel. Kita kena jadi mata lebah, jangan jadi mata lalat. Mata lalat keduk main, keduk nyari barang busuk, nyari barang buruk. Kita kata ini di antara perkara-perkara yang sungguh membimbangkan kita. Sebab apa bimbang? Takut kita jadi manusia lagu ni. Manusia pasal jenis duk cari benda buruk orang, dia buruk dia sendiri, dia tak khabar, padahal dia sendiri pun tak je bergeluman juga dengan benda yang tak baik. Baiklah para pelajar sekalian. Asap benda najis dan najis pada kaki lalat walaupun terlihat oleh mata bersamaan. Nampak. Dan najis binatang yang tertinggal melekat pada lubang dubur dia, tempat keluar najis. Dia bukannya reti basuh, nak basuh berak bawa kambing ke apa benda, adalah lekat-lekat tu. Itu dikata itu dimaafkanlah. Lain daripada lubang najis anak Adam. Lubang najis anak Adam kena basuh. Artinya kalau najis itu terjatuh di air, dimaafkan. Tidak dimaafkan apa yang ada pada anak Adam. Anak Adam jangan dijatuh atau tempat awal duduk dalam air orang nak ambil uduk, jangan dijatuhkan, itu bahaya. Dan tahi burung, bersama dengan tahi burung. Dan najis yang ada pada paruhnya. Burung pergi makan benda, di paruh dia tu adalah benda-benda lekat. Dan najis yang keluar dari binatang yang hidup di air. Binatang hidup dalam air keluar najis, seperti lintah. Lintah ni dia berak ke tidak? Berak juga dia. Nak jadi lintah. Ni lintah. Atau najis dari haiwan yang ada di celah-celah daun narjil. Daun narjil itu daun kelapa. Kan? Celah-celah daun kelapa tu ada benda bekas air liu, ulat. Daun kelapa yang dijadikan atap rumah bagi mendapat perlindungan daripada air hujan. Bila sukar menjaga air daripada najis itu, yakni najis dari haiwan yang hidup di celah-celah daun narjil seperti kelapa dan pokoknya seperti itu, dimaafkan bila sukar hendak dijaga daripada terjatuh ke dalam air. Jadi kita kata itu termasuk dalam perkara yang dimaafkan, sebab dia mari daripada ulat. Ulat duduk main tu jatuh dalam air. Jumpa dah. Tulis isu tikus. Tikus. Tulis tepi tempat tikus pula. Sebahagian ulama berkata, demikian juga dimaafkan apa yang dibawa oleh tikus daripada tahinya di dalam qullah air. Mana tikus ni mari
Mari berok dalam air kita, tapi air banyak. Air bila tempat itu umumnya dibalakan dengan hal yang demikian itu, yakni banyak tikus yang membuat najisnya sampai ke dalam bekas-bekas tempat menyimpan air. Tikus jahat ni, mari duk berok kata pindah. Bahasan Syekh Al-Fazari menguatkan pendapat ini, mengatakan bahawa itu masuk dalam perkara dimaafkan. Dan syarat itu semua, nak maaf tadi, apa syarat dia? Yakni dimaafkan najis terkena pada air di atas bila najis pada air itu tidak mengubahkan air itu syaratnya. Tapi kalau nak kau kita gitu bau tikus dalam air itu lah, tidak boleh, sebab dia sudah berubah bau dia atau rasanya. Intaha daripada syarat. Dan az-zabad tahirun. Apa dia zabat? Zabat adalah suci. Zabat ialah jenis susu dari laut yang halal dimakan, seperti yang disebut dalam kitab Al-Hawi. Bau dia seperti kasturi. Itu panggil zabat, kasturi. Dan putihnya seperti putih susu. Ianya adalah suci. Ataupun zabat itu ialah peluh musang, dia panggil kasturi, yang wangi, sebagaimana ianya adalah terkenal dan disaksikan di kalangan kita. Mana orang-orang ni tahu kasturi itu mari daripada zabat. Sama juga dengan isu yang kita bincang minggu lepas tentang ambar. Ambar ni ambil daripada laut. Pasal tu dia kata bukan najis, bukan air. Dia jadi macam getah gitu, tapi ada wangi, bau sedap, macam kasturi juga. Itu dia panggil ambar. Ambar tu banyak jenis. Nama ikan pun ada ambar. Nama buah kurma pun ada. Ambar yang besar, buah kurma besar saiz dia, nama dia ambar. Tapi maksud dia dalam perbincangan kita minggu lepas, ambar itu dengan makna ambar ni kau ambil daripada bauan tu, daripada laut. Itu dia panggil ambar. Sama dengan zabat. Dan dimaafkan sedikit bulu pada az-zabat itu, misalnya 3 helai saja. Demikianlah yang disebut. Yang disebut oleh mereka yang menyatakan dimaafkan sedikit bulu jebak. Dia panggil jebak musang, yang ni kasturi. Kasturi hok musang. Bau lagu mana ni? Dan mereka tidak menerangkan adakah maksud dimaafkan bulu yang sedikit itu. Sedikit itu bulu dalam minyak yang diambil untuk digunakan sebagai air wangi, atau yang sedikit yang dimaafkan itu dalam bekas yang diambil minyak daripadanya untuk digunakan sebagai air wangi. Maknanya tidak ada penjelasan banyak di sini. Dalam kitab kita ni tak menjelaskan banyak. Yang pentingnya kalau benda sedikit tu hak bau-bau tu, itulah di antara perkara yang dimaafkan. Baik, kita terhenti nombor kita tadi kan. Kita berhenti zakat 17 asap benda najis. Yang 18 najis pada kaki lalat. Letak nombor balik. Yang ke-19 najis yang melekat di tempat keluar najis bagi binatang-binatang. Manusia tak boleh. Yang ke-20 tahi burung. Yang ke-21 najis yang keluar daripada binatang yang hidup dalam air, seperti kita kata lintah. 21, 22 najis yang dari hayawan yang ada di celah-celah daun-daun yang dijadikan atap. Yang ke-23 najis yang dibawa oleh tikus. Tikus ni di antaranya dimaafkan juga. Yang ke-24 az-zabat, wangian tadi, dan bulu yang dimaafkan itu. Baik, kita masih lagi dalam bab az-zabat.
eh, dalam hal ini, hal bulu dalam wangian tadi, Syekh kami Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, dan pandangan yang aujuh, mana pandangan yang lebih kuat, ialah yang pertama, bila minyak kasturi itu sudah beku, kerana yang diambil kira ialah minyak beku itu yang merupakan tempat najis itu sahaja. Maka kalaulah najis itu banyak berada pada satu tempat itu, tidak dimaafkan, yakni najislah benda itu. Kalau tidak, yakni bila najis itu tidak banyak, maka dimaafkan. Sebab benda itu benda beku. Kalau ada juga apa, kita boleh ambil setempat tu yang kita buang. Lain pula halnya dengan benda yang cair, yakni bila az-zabat itu cair, maka tidak dimaafkan. Kerana sesungguhnya seluruh benda cair itu dikira sebagai benda yang satu. Dan bila rambut najis yang mengenai benda cair itu sedikit, maka itu dimaafkan. Dan kalau tidak, yakni kalau ianya adalah banyak, tidak sedikit, maka tidak dimaafkan. Dan tidak dikira bagian yang diambil daripada minyak itu sahaja, bahkan yang dikira adalah semua yang ada dalam bekas itu, bila ianya adalah cair, bukan beku. Macam mana ni pelajar-pelajar kita boleh faham tak? Kalau minyak tu cair, benda tu cair, dia boleh bergerak. Tapi kalau dia beku, mana setempat tu ya dia punya najis. Dia tak mengalir, dia tidak, orang panggil tak pergi sana sini. Kalau beku lain pula hukumnya. Dan Syekh Al-Muhib At-Tabari, nama ulama, menakalkan, betul balik dia punya, menakalkan ataupun menukilkan, boleh menukilkan daripada Ibnu Sabbagh dan berpegang kepadanya bahawa adalah dimaafkan, dikirakan dimaaf, tidak dikira sebagai najis makanan unta. Tanda ini yang ke-25 ni. Makanan unta dan sebagainya yang dikeluarkan untuk dikunyah-kunyah lagi dari bahagian tertentu dalam mulutnya, maka tidak menjadi najis air sedikit yang diminumnya. Unta ni dia stok, dia simpan, ada stok sini. Bila waktu dia nak makan, dia keluar balik makanan itu, dia kunyah semula, dia boleh makan. Kita ni stok kita duduk mana? Duduk celah gigi, lekat-lekat celah gigi, lepas tu kunyah balik, busuk bangga, tak jadi. Itu untuk unta boleh, dia ada stok, dia ada stok situ. Maka tidak najis air yang diminum. Dan Al-Muhib At-Tabari menghukumkan sedemikian juga mulut hayawan membiak. Hayawan yang kita ternak ni lah, daripada anak lembu dan kambing, biri-biri, bila ia menghisap daripada tetek ibunya, dan air liur yang terkeluar daripadanya juga dimaafkan. Contohnya kambing ni hisap pek mak dia. Kalau kita nak pergi pura susu, tak payah kita basuh-basuh, perak je susu, ambil minum. Kira gilir dua anak dah. Anak dengan gelas satu, anak minum di pek satu. Jadi ke dia. Anak tengok cerita budak-budak Arab, menarik. Dia pergi kambing, dia nak minum susu sebenarnya. Dia pergi duduk pungut kambing, dia tidur bawah tu pakai minum situ. Jadi macam anak kambing juga dia. Kata budak ni nakal. Kambing pelak dia minum susu. Boleh dia. Tidaknya sepak budak. Bahasa budak ni bukan anak aku ni. Kata Ibnu Salah rahimahullah, sesuatu yang terkena sedikit kotoran dari mulut bayi yang tahqiq najis adalah juga dimaafkan. Walaupun misalnya, walaupun mulut bayi itu najis kerana muntah dan sepertinya, dia kata dimaafkan. Bayi ni sudah muntah, dia pergi sapek, tak perlu basuh. Dan ulama lain daripada Ibnu Salah menyamakan dengan hukum mulut bayi itu hukum tentang mulut orang-orang gila, tak tahu dia suci ke kotor. Dan Az-Zarkashi menjazamkan yang demikian itu. Ini bahasa kita ngaji kita para ulama ni begitulah. Az-Zarkashi dia tahqiq, dia apa ni, dia huraikan, dia pilih pandangan.
Baik. Allahu Akbar. Kita tadi beberapa perkara yang kita bincang tadi, sudah berapa perkara tadi? 25 kan. Itu sebahagiannya termasuk dalam perkara-perkara yang dimaafkan. Ada yang dimaaf, ada tak dimaafkan. Kemudian kita masuk pergi pula kepada tajuk lain. Wa kamaitatin, dan termasuk benda najis itu ialah seperti bangkai. Nah, bangkai ini dia panggil benda najis. Walaupun misalnya seperti bangkai lalat. Lalat kecil dari jenis yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Di antara benda tak berdarah, cicak. Cicak ni kalau kita tutup pintu, terkepik di pintu, dia terkepik, kena kepik ke pintu, dia mati situ, busuk bangak. Jangan main. Kita duk cari apalah bangkai, cari-cari celah pintu, kakak cicak duduk sini. Busuk. Dia kata apa? Mana termasuk benda najis itu seperti bangkai lalat dari jenis yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Lain halnya dengan pandangan al-qaffal, berbagi hal al-qaffal dan mereka yang mengikutinya, yakni pandangannya tentang sucinya bangkai yang najis seperti lalat itu. Benda kecil apanya tak ada darah pula tu, kerana tidak ada padanya darah yang berubah menjadi busuk. Sebagaimana pandangan Imam Malik dan Abi Hanifah juga dalam hal ini. Ini adalah khilaf para ulama kita. Abu Hanifah, Malik, Al-Qaffal tidak menganggap najis bangkai-bangkai seperti lalat dan geng-geng dia. Baik, itu benda najis. Termasuk yang najis juga. Tengok kita. Yang najis itu ialah, baik, atas. Maka bangkai adalah najis walaupun darahnya tidak mengalir, tetap najis. Demikian pula najis rambut, tulang dan tanduknya. Khilaf bagi Imam Abu Hanifah. Bila tidak ada atasnya lemak binatang berkenan itu, Abu Hanifah kata kalau sudah tidak ada lemak tulang-tulang itu dia najis, tidak najis. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengeluarkan fatwa bahawa sembahyang subuh, sembahyang sah bila seseorang itu menanggung bangkai lalat, bila ia berada pada suatu tempat yang payah baginya untuk mengelak daripada bangkai lalat itu. Tempat ni lalat terlalu banyak, kita mengelakkan diri tak dapat, maka itu termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Misalnya di tempat yang terlalu banyak lalat di situ. Sebelum ini sudah disebut tentang dimaafkan air yang terjatuh binatang tidak mempunyai darah yang mengalir, atau binatang yang memang hidup dalam air bila air tidak berubah kerananya. Kenapa pula di sini bangkai? Yang najis itu ialah, tengok kita, selain dari bangkai manusia, ikan dan belalang. Semua jenis bangkai sudah jadi bangkai najis lah dia, kecuali manusia, ikan, belalang. Ikan boleh digoreng walaupun dia sudah mati, tak ada masalah. Kerana ikan dan belalang itu halal dimakan walaupun ia bangkai. Dan adapun tentang mayat anak Adam, tidak najisnya itu Allah berdasarkan firman-Allah Ta'ala, wa laqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Tanda pelajar, nama ayat ini surah Al-Isra. Tulis nama surah Al-Isra, ayat yang ke-70. Dan dasar memuliakan itu diantaranya lah tidak dihukumkan najis dengan kematiannya itu. Mana kalau orang beriman ni mati, dia jadi bangkai, orang tak kata najis, orang tak kata bangkai dia sudah najis. Sebab apa? Sebab dia manusia yang asalnya tidak najis.
Dan yang lain daripada bangkai hasil berburu yang tidak didapati untuk disembelih lalu mati. Pelajar, kita nak pergi memburu hayawan, kan? Nak pergi buru hayawan, kita bawa lah senapan, pistol ke, ke. Tengok kijang lalu, zo, kita pun bismillah, pam, tembak. Ataupun kita panuh dia, kena. Tapi tak sempat nak sembelih, maka dia tak jadi najis. Sebab waktu kita tembak dia tadi, kita sudah baca bismillah, dan peluru itu pun sudah kena ke tubuh dia yang boleh mengalirkan darah. Maka dia tidak najis, boleh makan. Kalau sempat nak sembelih, sembelih. Tak sempat pun makan. Dan anak dalam kandungan yang mati dengan disembelih ibunya. Kita sembelih kambing, tengok-tengok ada baby kat dalam. Boleh makan tak boleh makan baby? Kenapa tak boleh? Sebab tak sembelih? Jawabnya, tanda pelajar-pelajar, boleh. Sebab dalam hadis kata zakatul janin zakatu ummihi. Sembelih janin tu, sembelih mak dia tu, sembelihlah dia. Dia ikut mak dia. Jadi boleh makan. Kalau kita buat sup janin kambing ni, rasa dengan tulis tu kerok-kerak macam makan kepuk. Sedap ke tak sedap? Kalau ada orang buat makan sup janin kambing, nak makan ke tak awak? Macam kembali pipi ya belakang, buah sedap. Bagi makan arnak tak apa nak makan dah. Ini baby kambing guli, sedap. Baik. Dan ulat, dengar ni. Ini banyak terjadi ni. Ulat yang ikut termakan beserta makanan, seperti ulat dalam buah-buahan, adalah halal. Biasanya kalau ulat hok sedap dalam buah ni, buah apa? Buah apa? Buah cempedak. Sebab ulat dia meletup naik. Betul tak? Kau tak hanya makan cempedak. Masya Allah. Kami di sini dulu sama-sama tahun 70-an, 80-an dulu, pokok cempedak banyak di kawasan pondok kita ni. Kena tanya semula sekali, nostalgia ni. Buah ni daripada masjid lagi ke rumah kita tu, itu pokok cempedak saja celah-celah tu. Tengah-tengah antara masjid dengan pejabat tu ada raut ebau itu, pokok cempedak yang memang subur. Jadi pengalaman lah kita ni. Tengah-tengah nak makan, naik. Dia ni mari. Kita tak makan, tidak kata kutik-kutik, Allah sedapnya weh. Cuma kalau kita makan tu dia masuk dalam mulut sekali, itu dia kata dimaafkan, telan lah, tak apa. Boleh. Dan ulat yang ikut termakan beserta makanan seperti ulat dalam buah-buahan adalah halal. Tapi jangan kutik. Pergi beli buah buruk, kita kumpul, biar bolak semua, kita kutik-kutik goreng. Masuk dalam kuih tiaw. Sedap atau sedap? Tak boleh lah gitu. Dan tidak wajib membasuh mulut kerana memakan ulat dalam buah seperti itu. Tak boleh masuk mulut kan. Sedap juga ni. Baik. Kita berpindah kepada tajuk yang kontroversi. Tulis tajuk. Hukum makan ikan kering dan ikan bilis sekali dengan tahitnya. Menarik. Jangan main-main. Kita ni nampak macam banyak dia punya furuk perbincangan tu. Ada setengah kita fokus, setengah tu kita baca je lah. Dan dinakalkan daripada kita Al-Jawahirul Bahriyah daripada beberapa orang sahabat, yakni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bahawa tidak halal dimakan ikan masin, ikan jeruk, ikan pengasan, ikan kering,
yang tidak dibuang dari dalam perutnya, iaitu daripada kotoran-kotoran dari dalam perutnya itu. Maknanya dalam kitab jauh kata, kalau kita ambil ikan masin, kita nak buat ikan pengasan. Pengasan apa panggil tak? Ikan pengasan. Jauh Kelantan kata ikan pengasan. Jadi kita pakai tak buai perut dia, pakai jeruk selalu. Tak boleh makan. Sebab najis tu bercampur habis dah. Dia sudah masuk dalam daging-daging sekali dengan tahi-tahi, tak boleh. Maka kita kena bersih dulu. Buang dia punya kotoran, barulah kita jemur buat ikan masin ataupun buat ikan pengasan. Dan zahirnya pada pendapat ini tidak ada perbezaan antara ikan yang besar dan ikan yang kecil. Tak, asal kau ikan hot tak cuci, semua tak boleh makan. Yakni tidak boleh dimakan kalau kotoran dalam perutnya tidak dibuang dan disucikan terlebih dahulu. Tetapi dua syekh, siapa dia dua syekh? Siapa dia dua syekh ni? Syekh besar ni. Nama dia Al-Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Itu dia panggil syaikhan dalam mazhab Syafi'i. Dua tok syekh ni kata apa? Menyebutkan bahawa boleh dimakan ikan masin yang kecil berserta apa yang ada dalam perutnya, yakni kotoran dalam perutnya tidak dibuang dan ianya dicucikan. Kerana kesukaran untuk menyucikan apa yang ada dalam perutnya itu, dia panggil ikan bilis. Ikan bilis ni orang jual, dia belah ke perut ikan bilis, dia jemur sekali dengan barang-barang dalam perut dia. Ya, jemur sekali. Sebab nak kutih buang, bukan mana satu benda yang senang. Maka itu dia panggil termasuk benda yang dimaafkan. Mana kalau ikan bilis, bolehlah kita ambil, waktu kita nak masak tu kita buang kepala dia, kita buang perut dia. Adapun ikan masin, ikan kering, ikan pengasan itu tidak dibenarkan kecuali dibersih dahulu, barulah dijemur. Wadah? Sebab tu kalau kita nak makan budu, kita kena tanya kilang budu tu pasti dia proses jeruk ikan ni sekali dengan perut-perut ke, perut tu telah dikeluarkan kemudian dia proses isi saja, ataupun dia panggil budu daripada ikan bilis. Kena buat. Jadi untuk maklumat pelajar-pelajar, Allah irham ayahanda kita ni, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, dia tak pakai budu walaupun orang Kelantan, tak pakai budu. Hamba pun tak pakai budu juga. Ini nak bagi sanak budak-budak. Lish, waktu kita belajar tahun 80-an dulu, ada seorang anak tak pakai budu ngaji sini. Tak boleh sebutlah mana kampung dia. Ingat lagi kampung dia tu. Jadi waktu cuti dia ajak pergi berjalan kampung dia. Anak pergi. Dia kata nak melawat kilang budu. Sudah pasti. Pergi tengok tempat dia jeruk ikan sini, dia jeruk sini. Balik-balik keputusan muktamad, hamba tak saya makan budu. Pasal tu orang pelik, ustaz orang Kelantan tak makan budu, tak makan. Jadi ada juga orang Kelantan tak makan budu. Tapi kalau budu tempias dalam nasi dagang, nasi apa pagi-pagi tu, nasi kabu tu, taklah siapa mereka kita kais tak tepi. Sekali-sekala masih tu. Adalah juga. Tapi maknanya kita tidak ekstrim, cuma kalau setakat nak colek budu tu dah. Begitu dah. Faham dah? Cerita budu. Tapi budu ni dia punya power, orang bawa dengan tempayang pergi Mekah. Masya-Allah, tabarakallah. Ada seorang makcik saya, dia nak diet, tak boleh. Sebab makan budu. Akhir sekali dia bersumpah, wallahi aku tak makan budu. Tak. Dia kata baru boleh diet. Rupanya budu ni memang kuat. Pasal itulah pelajar-pelajar luar Kelantan kalau mari sini, aku malah sebutlah nama pelajar negeri mana. Mula-mula mari dia teratek sikit. Lepas tu dia suruh budak Kelantan pergi beli budu kedai Kemulah Pak Sungai ni. Nyoiru budu. Main-main. Sedap.
Masya Allah, kalau jumpa geng-geng dia, kata mau ikut lagi budak kan? Dia ketawa, naik darah lah Ustaz, sudah tua sekarang, mana boleh kan? Bagaimana? Itulah cerita kisah-kisah wudu. Wudu. Baik. Kita nak pergi lagi ke tak payah dah. Yang pentingnya kesimpulan kita, kalau ikan bilis yang tak dibuang perut, ramai di kalangan ulama mazhab mengatakan sama dengan ikan besar, tapi Syaikha al-Mazhab, dua orang tok syekh ni, Imam Nawawi contohnya, memilih mengatakan berbeza di antara ikan besar dengan ikan kecil. Kita kata alhamdulillah, kalau tidak nyanyi ke penjual ikan kering, masyakkah dia. Macam mana dia nak belah perut, benak dah. Wallahu a'lam. Baik. Para pelajar sekalian, kalau kita pergi jauh lagi pun tak selesai. Kita dalam bab benda-benda najis ni panjang. Jadi kita break di sini. Wa kamuskirin, iaitu tanda pelajar-pelajar, kita berhenti di benda yang najis itu, benda yang memabukkan. Tanda sinilah. Benda yang memabukkan itu benda termasuk dalam benda najis. Baiklah, kita kata tamatlah perbincangan kita di sini. Insya-Allah kita sambung balik selepas hari raya nanti. In ahyanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.